Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para awliya, para syuhada, para salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada dalam bulan Maulid, dalam sebuah bulan di mana kenangan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hidup dan akan mekar kembali. Yang terbaik adalah menyambut Maulid sepanjang tahun. Tetapi bulan Rabiul Awal ni ada keistimewaannya. Ada keistimewaannya. Sebelum saya masuk dengan lebih lanjut dalam topik kita, ada sesuatu yang terbuku di dalam hati saya. Saya cuba memikirkan cara yang terbaik untuk menyampaikan nasihat ini. Tetapi mungkin kerana kurangnya kebijaksanaan saya terpaksa menyatakan di dalam kuliah seperti ini. Saya mohon maaf kepada yang berkenaan. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini agak tidak seperti menarik rambut daripada tepung. Rambut tidak putus dan tepung tidak berserak. Dia adalah berkenaan dengan bacaan amin ketika membaca suratul Fatihah dalam solat jemaah. Lafaz A yang pertama itu, kerana saya sudah solat di masjid ini sudah berkali-kali ya, bila sampai masuk bab amin tersebut, sampai ada orang yang komplain kepada saya, "Ustaz, tolong sampaikan." Dah lama dah permintaan ni, tapi sekarang ni baru saya rasa saya perlu sampaikan kerana saya sendiri terganggu. Solat saya sendiri terganggu. Dan saya yakin ramai orang solatnya terganggu juga. A panjangnya adalah 2 harakat. Kerana itu adalah mad apa tu? Mad badan. Mad badan. Min. Min itu berapa harakatnya? Boleh 2, boleh 4 ataupun 6. Itu dipanggil mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Jadi saya sudah merantau ke masjid-masjid di serata Nusantara ni, baik di Singapura, baik di Malaysia, baik di Indonesia. Bila masuk amin biasanya A 2 harakat, min juga hampir 2 ataupun 4, paling tidak pun. Macam mana kita sebut? Waladdallin amin. Berapa harakat tu? Dalam 3-4 gitulah. Kadang 2. Bila ada kelainan di situ, dan kelainan itu pula seolah-olah macam terlalu berbeza dengan yang majoriti, dia sedikit ataupun sebenarnya tidak sedikit, banyak mengganggu sebenarnya. Saya harus sampaikan benda ni. Memang betul ini isu perbezaan pandangan. Memang betul ada ulama yang kita boleh baca sampai 6. Betul. Tetapi kita ada satu kaedah dalam hukum fiqh yang dipanggil sebagai al-khuruju anil khilafi mustahabbun. Bila ada perbezaan pandangan dan di sebuah tempat itu memilih satu pandangan, majoriti memakai satu pandangan, adalah tidak terlalu bijaksana untuk kita mengambil pandangan yang tidak diamalkan oleh majoriti di tempat itu. Contoh dikatakan bahawa Imam Syafi'i apabila ziarah kepada kubur Imam Malik, solat subuh, dia tidak baca kunut. Kerana apa?
kerana menghormati mazhab Imam Malik yang tidak baca kunut. Ulama-ulama kita yang contoh bermazhab berbeza-beza, kalau dia mazhab Hambali, dia solat yang mungkin pada pandangan mereka tidak wajib kunut, solat di dalam masjid orang yang bermazhab Syafi'i, digalakkan dan adalah satu tanda kebijaksanaan bagi imam tersebut untuk baca kunut, kerana rata-rata orang yang menganut mazhab Syafi'i membaca kunut. Begitu juga orang-orang bermazhab Syafi'i yang solat di masjid yang tidak baca kunut, kalau jadi imam digalakkan untuk tidak baca kunut, kerana untuk menjaga keharmonian masyarakat dan supaya tidak mengganggu solat orang. Cuba bayangkan, awak jadi imam di masjid orang yang baca kunut, awak tak baca kunut, terganggu tak orang-orang yang solat? Kalau tak banyak pun sedikit. Dan kita tak nak gangguan dalam solat langsung. Ini satu ekor ni yang suka mengganggu dalam solat ni. Minta maaf, tolong matikan. Dan kita cuba matikan segala bentuk gangguan dalam solat ni. Dan salah satunya adalah kita sebut amin secara seragam. Secara seragam. Kalau nak panjangkan silakan, tetapi jangan terlalu kuat. Awak nak baca panjang bismillah, amin. Dah. Jangan exert suara awak, jangan sampai dia mengganggu keharmonian. Ini cadangan saya. Saya tak kata haram, tetapi bila sampai ia mengganggu solat orang lain, dia sampai dah jadi hukum makruh dah. Jadi hukum makruh. Saya terpaksa cakap benda ni, ya, kerana dia juga mengganggu solat saya. Saya mohon maaf. Bagi yang berkenaan, saya mohon maaf, ya. Kalau ada yang rasa tidak sesuai, yang silap fakta saya sampaikan, harap datang kepada saya untuk mungkin betulkan kesilapan. Jazakumullah khairal jazak. Afwan Ustaz, saya harap saya tidak melanggar adab. Bulan Maulid ni kita bernostalgia sedikit. Saya nak sampaikan sebuah nasyid sikit, boleh? Boleh Ustaz? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu
walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela, Allah dan Rasul sebagai pembela. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surah Yunus ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka bergembiralah. Ianya itu lebih baik daripada apa saja yang kamu kumpulkan. Ayat ini jelas, berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah rahmat yang terbesar kalaulah bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka untuk meluahkan rasa bahagia dengan apa cara sekalipun, asal tidak melanggar agama Allah Subhanahu wa taala, tafaddalu, silakan. Ada yang mungkin ingin menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sirah Nabi. Ada yang mungkin nak menyambut Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan sedekah. Ada yang mungkin nak sambut Maulid dengan menyanyikan qasidah. Silakan. Asal tidak melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, tafaddalu. Ya. Saya nak kongsi sedikit berkenaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajipan ke atas umat Islam, setiap tahun kita wajib sebenarnya menambah ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan setiap tahun, lagi banyak, lagi kerap, lebih baik. Tetapi kita di sini sudah sambut Maulid dah berapa kali dah. Tetapi adakah pemahaman kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah bertambah, sudah semakin dalam, atau hanya setakat berulang-ulang benda yang kita sudah tahu? Hari ini saya nak tukil sedikit daripada pandangan seorang yang bukan datang daripada Nusantara, yang bukan datang daripada bumi ataupun tanah Arab, tetapi seseorang yang datang daripada bumi Perancis. Nama dia adalah Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine ini adalah seorang ahli sejarah dan juga ahli politik Perancis yang sezaman dengan, hampir sezaman dengan revolusi Perancis. Kiranya pada abad ke-18 gitulah, 18-19. Dia ni ada menulis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sangat tertarik hati untuk berkongsi dengan semua yang berada malam ni, kerana saya dah baca luahan cinta umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah biasa dengar. Tetapi bila dengar daripada orang yang di luar agama kita,
Bila kita dengar daripada orang yang tidak, kita kata tidak Islam secara rasmi lah. Mungkin dia Islam pada jiwa, kita tak pasti lagi. Sebab dia hidup di Perancis pada waktu itu, masuk Islam boleh kena bunuh. Jadi kemungkinan besar dia tidak mengakui secara terbuka. Jadi bila dengar daripada pandangan orang-orang seperti ini, dia adalah satu perkara yang sangat segar. Dan kalau kita lihat cara dia meneliti Rasulullah SAW, cara dia menganalisa Rasulullah SAW, kita sendiri jadi malu kerana analisanya sangat dalam. Orang yang sungguh-sungguh untuk mengkaji seorang manusia bernama Muhammad ini. Rasa malu saya bila baca dia punya penjelasan, ya. Saya terjemahkan dia punya kata-kata ini. Asalnya daripada bahasa Perancis, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, terjemahkan bahasa Inggeris. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tengok apa dia kata. Jika besarnya tujuan, kurangnya kelengkapan dan hasil yang menakjubkan menjadi kayu ukur kebijaksanaan luar biasa seseorang, maka siapakah yang berani membandingkan antara sesiapa sahaja manusia hebat sepanjang sejarah dengan Muhammad? Saya ulangi sekali. Jika besarnya tujuan, kurangnya kelengkapan dan hasil yang menakjubkan menjadi kayu ukur kebijaksanaan luar biasa seseorang, maka siapakah yang berani membandingkan antara sesiapa saja manusia yang hebat sepanjang sejarah dengan Muhammad? Manusia-manusia terkenal selain Muhammad itu mencipta senjata, undang-undang dan kerajaan sahaja. Mereka mengasaskan tidak lebih dari kekuasaan materi yang biasanya roboh hancur di depan mata mereka. Tetapi lelaki ini pula, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, bukan sahaja menggerak arahkan tentera, perundangan, kerajaan, masyarakat dan dinasti yang terbilang, tetapi juga jutaan manusia dari 1/3 bahagian bumi yang telah dihuni pada waktu itu. Tetapi lebih dari itu, dia menggegar ubah tempat-tempat penyembahan agama-agama, fikrah-fikrah, kepercayaan-kepercayaan dan jiwa-jiwa. Dia adalah seorang ahli fikir, pemidato hebat, utusan Tuhan, pengasas perundangan, penakluk fikrah-fikrah dan pengembali kepercayaan yang akali, pengasas kepada lebih daripada 20 kerajaan bumi dan 1 kerajaan rohani. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan kesemua kayu ukur yang ada untuk menilai kehebatan manusia, amat patutlah kita bertanya, adakah di sana manusia yang lebih hebat darinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya tak pernah dengar orang Melayu cakap macam ini. Bahkan saya baca syair-syair orang-orang kita, orang Islam, tidak sampai level ini. Luar biasa. Hanya dalam beberapa paragraf sahaja dia merumuskan hidup Rasulullah SAW dan pencapaian Rasulullah SAW. Tengok apa dia kata pada awal. Dia kata kita boleh mengukur kejeniusan seseorang itu berdasarkan 3 kayu ukur utama. Yang pertama sekali, tujuan yang besar. Kita nak tahu manusia itu hebat ke tak hebat, kita kena tanya dia dulu, apa tujuan kamu? Apa yang kamu nak capai? Betul tak? Kita tak boleh senang-senang kata orang ni hebat, orang tu hebat, yang ni bagus, itu pun bagus. Kita tanya dulu, soalan pertama, apa you nak capai? Kalau pencapaian tu setakat simple-simple saja dan dia capai pencapaian tu, hebat tak? Taklah terlalu hebat. Tapi kalau tujuannya besar, objektifnya besar, sasarannya jauh dan kelengkapannya pula kurang. Tujuan besar, kelengkapan sangat sedikit dan sangat kurang, tetapi hasil yang luar biasa. Ini 3 kayu ukur. Nak ukur seseorang tu genius, nak ukur seseorang tu hebat luar biasa, 3 kayu ukur. Pertama sekali, tujuan besar. Nombor 2, kelengkapan sedikit. Nombor 3, hasil yang luar biasa. Jadi ditanya soalan, siapa dalam sejarah yang tujuan dia, objektif perjuangan dia tu lebih besar daripada objektif perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuba cek. Ini untuk orang yang suka sejarah. Sebab tu penting ilmu sejarah. Sebab kalau kita tidak belajar ilmu sejarah, kita tak boleh buat perbandingan.
Kita boleh buat pengakuan dan dakwaan-dakwaan kosong bahawa Muhammad SAW itu manusia terbaik. Buktikan. Kamu bandingkan dengan siapa? Kamu kata Rasulullah yang terbaik, kamu bandingkan dengan siapa? Betul tak? Sebelum nak buat perbandingan, kena tahu dengan siapa kita nak bandingkan. Sebab tu kena tahu sejarah. Paling tidak kita kena tahu sebanyak sebab pasal Fir'aun, pasal Hitler, pasal Julius Caesar, pasal Mussolini, pasal Stalin, pasal Mao Zedong. Mao Zedong ke Mao Zedong? Tengah-tengah antara dal dengan ta. Tu tajwid dia, nak kena tanya dia orang. Dal dengan ta tu tengah-tengah. Kita perlu tahu sejarah mereka supaya kita boleh buat perbandingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dakwaan kita dakwaan kosong. Kalau kita akui Rasulullah adalah manusia terbaik, dengan siapa perbandingan itu kita buat? Betul tak? Kalau kita kata handphone kita handphone terbaik, sedangkan kita tak tahu tentang handphone lain, dakwaan itu kosong ke tak kosong? Kosong dakwaan itu, tidak bernilai. Tetapi kalau awak pakar handphone, awak tahu tentang jenis handphone-handphone yang lain, dan awak kata handphone saya handphone yang terbaik sebab begini. Itulah dakwaan yang benar-benar berisi, yang akan berdiri teguh, dan orang bukan Islam akan lihat dan dia akan fikirkan. Jadi dia kata Rasulullah SAW ni tujuan ni besar. Saya tanya, Hitler ni tujuan apa? Semua pernah belajar sejarah pasal Hitler, tahu sedikit sebanyak. Apa tujuan Hitler? Yalah, sebahagian orang kata dia nak kuasai dunia. Dia nak kuasai dunia untuk sebarkan apa? Untuk tujuan apa? Untuk bangsa dia. Dipanggil sebagai the Aryan race, untuk bangsa Aryan. Dia terlalu resis sampai dia buat satu program ni dipanggil program eugenics. Eugenics ni apa? Dia ukur saiz kepala, warna mata, ketinggian, warna rambut. Sama ada orang itu sesuai untuk dikategorikan sebagai bangsa Aryan, yang pada pandangan dia bangsa terbaik. Siapa yang tak termasuk dalam bangsa Aryan itu, ataupun tidak cukup syarat ketinggian, mancung hidungnya tidak cukup, warna kala mata dia tidak cukup syarat, maka jadi second class. Dia nak menguasai dunia untuk kebaikan bangsa dia. Hebat ke tidak? Hebat ke tak perjuangan tu? Saya tak kata hebat. Kenapa saya kata tak hebat? Sebab terlalu banyak orang yang buat benda tu. Betul tak? Gandhi pun sama, perjuangan untuk bangsa dia. Semua untuk bangsa sendiri. I fight for my race, for my people, untuk bangsa saya. Apa yang hebat sangat? Tak hebat. Perjuangan Gandhi contoh, untuk membebaskan India. Betul? Untuk bawa secularism, untuk bawa demokrasi kepada India. Kecil skopnya. Dan dia menggunakan cara perjuangan secara peaceful, secara aman. Dia tidak mengangkat senjata. Tapi yang peliknya, bila British ajak pergi perang dekat negara lain, Gandhi sepatah pun dia tak sebut tentang benda tu. Sebab pada waktu India di bawah penjajahan Inggeris, dia tak berani nak tegur Inggeris dalam ekspedisi peperangan Inggeris di negara-negara lain. Kalau British buat violence, dia tak nak cakap apa. Tapi dia sendiri tak akan buat violence. Mao Zedong punya perjuangan apa? Nak bawa komunisme. Nak bawa komunisme kepada China. Untuk China. Kita tengok perjuangan Rasulullah SAW. Apa dia punya tujuan terbesar dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Untuk jadi rahmat kepada sekalian alam. Saya nak tanya, di mana dalam sejarah satu figure, satu personality yang menjadikan itu sebagai tujuan perjuangan dia? Tengok tujuan dia untuk bawa rahmat. Dan rahmat paling tinggi apa? Bawa tauhid. Memperkenalkan kembali manusia kepada Tuhan yang satu. Dan mengajarkan manusia bagaimana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kepada sekalian alam secara sejagat, bukan hanya kepada bangsa-bangsa tertentu. Kalaulah Rasulullah SAW ni penipu, itu adalah satu kesilapan yang sangat besar. Kesilapan sangat besar tu apa? Orang kalau menipu, dia tak akan buat tujuan besar-besar macam itu, sebab dia tahu dia tak akan boleh capai. Tapi lihat, Rasulullah SAW nak capai tujuan tersebut. Kita tengok kelengkapan Rasulullah SAW. Nabi lahir di mana? Adakah Nabi lahir di New York City? Nabi lahir di Athens? Nabi lahir di sebuah kota Rom yang hebat dari segi ketenteraan,
hebat dari segi keilmuan, hebat dari segi politik mereka, hebat dari segi penjajahan mereka. Adakah Rasulullah SAW lahir daripada kawasan seperti itu? Atau Rasulullah lahir di tengah-tengah bumi China, ada empire pada waktu itu? Dinasti apa saya tak pasti zaman Rasulullah SAW. Atau di India, atau di Nusantara. Rasulullah SAW itu lahir di Jazirah Arabia, dikatakan sebagai no man's land, tanah yang orang tak nak jajah pun, sebab tak ada apa-apa. Sebab tu Parsi dengan Rom dia bergasak, gerdegung ke atas. Kat bawah tu yang macam bentuk kapak tu, Jazirah Arabia, Arabian Peninsula tu, orang tak nak layan. Tak ada orang nak jajah sebab tak ada apa-apa pada waktu itu. Orang tak tahu ada minyak kan? Minyak hanya keluar baru berdekat-dekat yang lepas. Tak ada apa-apa, orang tak nak. Ada empire pada waktu tu di tanah Arab? Tak ada. Ada ketenteraan yang luar biasa Rasulullah SAW? Tak ada. Bahkan senjata yang Rasulullah SAW gunakan untuk berperang, senjata itu datang daripada mana? Datang daripada Rom dan Parsi. Rasulullah import senjata, sebahagiannya dibuat di tanah Arab. Apa yang Rasulullah SAW ada pada waktu itu? Harta banyak ke? Ada banyak emas? Tidak ada. Kelengkapan yang sangat kurang. Dan population bangsa Arab pada waktu itu ramai atau tidak? Tidak ramai. Tujuan yang besar, kelengkapan yang sedikit, yang kurang, pencapaian yang luar biasa. Nabi capai tak? Of course. Islam tidak pernah berhenti berkembang sampailah ke hari ini. Kalau dalam zaman Lamartine pada abad ke-18-19 itu, dia kata Islam di bawah pemerintahan Rasulullah SAW secara tidak direct, ya, secara tidak langsung, sebab Rasulullah sudah wafat, timbul 20 buah dinasti, 20 buah empire, daripada ke Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, Safawiyah, Ayyubiyah, Fatimah, macam-macam. Ini adalah dinasti-dinasti yang keluar di bawah sebuah agama yang dipanggil Islam, yang mana ketuanya adalah baginda Rasulullah SAW. Benda ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Ini adalah mukjizat dari segi sejarah. Dan hanya dalam masa 100 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW, umat Islam hampir menguasai 1/3 dunia pada waktu itu. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah, tuan-tuan, para hadirin hadirat sekalian. Mukjizat Rasulullah SAW bukan hanya pada Rasulullah pernah belah bulan. Mukjizat Rasulullah SAW bukan hanya bila Rasulullah sedang berkhutbah di mimbar yang baru, mimbar yang lama itu pokok kurma itu menangis, orang boleh dengar. Mukjizat Rasulullah SAW bukan hanya batu-batu boleh berselawat dan beri salam kepada Rasulullah SAW. Mukjizat Rasulullah SAW bukan hanya Rasulullah boleh bercakap dengan unta, tapi mukjizat Rasulullah SAW juga termasuk yang dipanggil sebagai mukjizat sejarah, pergerakan sejarah yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Satu perubahan yang paling besar dalam sejarah manusia, yang telah mengubah berpuluh-puluh bangsa, termasuklah bangsa kita orang Melayu di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita lihat apa Lamartine kata lagi. Manusia-manusia terkenal selain Rasulullah SAW itu mencipta senjata, undang-undang dan kerajaan saja. Orang hebat yang kita biasa sebut ni, dia cipta, dia ada askar, dia ada undang-undang dan dia ada kerajaan. Tapi biasanya kerajaan dan kehebatan mereka tu roboh, hancur di depan mata mereka sewaktu mereka hidup lagi. Banyak, tak semua. Ada yang lepas meninggal baru kerajaan dia jatuh, tapi banyak bina depan mata dia sendiri jatuh. Tetapi Rasulullah SAW menggerakkan tentera, perundangan. Rasulullah bukan sekadar ada askar, dia pengasas perundangan Islam. Kerajaan, sebuah empire, masyarakat manusia dan dinasti yang berbilang, tetapi juga jutaan manusia dari 1/3 bahagian bumi yang telah dihuni pada waktu itu. Tetapi lebih daripada itu, tengok apa Lamartine kata, lebih daripada kehebatan itu adalah Rasulullah SAW telah ubah tempat-tempat penyembahan. Rasulullah mengubah kepercayaan manusia. Yang paling susah nak ubah kepercayaan. Nak ubah tentera senang,
Nak ubah kerajaan senang. Nak ubah kepercayaan manusia yang susah. Nak ubah habit manusia. Nak ubah kebiasaan manusia yang dia tak nak tukar. Itu sebenarnya yang paling susah. Itulah sebenar-benar berhala yang paling susah untuk dirobohkan. Kedegilan manusia untuk mengubah kesilapan dan memperbaiki kepercayaan hidup, meninggalkan kebatilan dan menuju kepada kebenaran. Itulah perjuangan yang sebenarnya paling susah. Dan itulah perjuangan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengubah apa yang berada di dalam manusia. Sudah tentu termasuklah mengubah ilmu, mengubah cara berfikir, dan juga mengubah hati manusia, membersihkan jiwa manusia. Inilah perjuangan yang kita kena teruskan sampai ke akhir zaman. Pertama sekali harus bermula daripada situ. Jadilah Martin nampak, orang Islam kadang tak nampak benda ni. Yang kita nak tukar benda zahir. Martin kata hebatnya Muhammad bukan kerana itu, hebatnya Muhammad kerana ini. Dan dia selari dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubah apa yang berada di dalam diri mereka dulu, sebelum mengubah apa yang berada di luar mereka. Mengubah cara mereka berfikir, mengubah gerak detik hati mereka, mengubah kecintaan mereka, mengubah kesukaan mereka, mengubah habit hidup mereka. Ini cabaran yang paling besar sekali. Dalam arti perasan benda tu, dia mengubah tempat-tempat penyembahan, agama-agama, fikrah, idea-idea, falsafah manusia, dan jiwa-jiwa. Nabi SAW mengubah jiwa manusia. Dia adalah ahli fikir. Dia letak Nabi Muhammad SAW ahli fikir, pemidato hebat, utusan Tuhan, pengasas perundangan, penakluk fikrah-fikrah, dan pengasas kepada lebih 20 kerajaan di bumi dan satu kerajaan rohani. Menarik cara dia tulis ni. Dia kata di bawah Muhammad 20 kerajaan bumi dan ada satu kerajaan langit. Maksud dia semuanya berada di bawah kerajaan Tuhan, kerajaan kerohanian. Dalam dia orang ni. Patut umat Islam cakap macam ini. Patut umat Islam dalami Rasulullah sedalam ini. Tak cukup untuk kita kata Nabi akhlak mulia, Nabi Masya Allah, Nabi kuat senyum, Nabi sedekah pada orang miskin. Itu on the surface, itu di atas. Kita tak boleh dah berpuluh tahun kita sambut maulid. Kita kena masuk lebih dalam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menganalisa kehidupan Nabi dengan lebih dalam. Tapi kita tak akan mampu buat kalau kita tidak ada ilmu tentang benda lain. Sebab itu pengetahuan kita tentang Rasulullah berada pada tahap di tepi pantai. Saya tak kata semua, memang ada orang kita yang sangat alim tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rata-ratanya kerana kita cepat puas, sudahlah cukup tahu tentang Nabi begini cukuplah. Kita belajar Syama'il sikit-sikit, kita belajar sifat Nabi SAW, sudahlah. Tapi macam mana kita nak bawa Nabi kepada alam? Macam mana kita nak persembahkan Rasulullah kepada dunia? Macam mana kita nak bawa Rasulullah SAW kepada orang-orang bukan Islam yang sudah semakin hari semakin dekat untuk buang agama mereka sendiri? Selagi mereka pegang pada agama, mudah sikit untuk kita balik bawa mereka kepada Islam. Tetapi mereka sendiri dah nak buang agama dah. Dah nak kembali, nak pergi kepada, bukan kembali, nak pergi kepada atheism. Buang terus kepercayaan kepada Tuhan. Macam mana kita nak bawa Nabi Muhammad SAW kepada mereka? Macam mana kita nak persembahkan Nabi? Daripada angle mana? Daripada sudut mana? Macam mana kita nak gambarkan Nabi Muhammad SAW ini orang luar biasa, yang mana mereka sendiri bila dengar, mereka akan terpaut hati untuk kenal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita ni orang Islam sama seperti seekor ikan yang tak pernah keluar daripada air dia kadang-kala. Ikan yang dalam air, kalau tanya dia air tu apa, rasa dia boleh jawab tak? Ikan yang tak pernah keluar daripada air, kita tanya dia air tu apa, rasa dia boleh jawab? Dia tak pernah nampak air, sebab di dalam air. Begitulah rata-rata umat Islam. Kadang-kadang kita tak nampak Nabi Muhammad sebab kita ni orang Islam. Kita take for granted lah, orang putih kata. Saya Muslim, saya tahu Muhammad Nabi saya. Siapa Nabi kamu tu? Apa? Dia akan tanya. Apa hebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Ajarkan kepada kami. Oh dia baguslah, dia Nabi, dia dapat wahyu. Oh dia dulu tinggal negara Arab. Bukan itu saya nak tahu. Saya nak tahu kenapa saya kena ikut dia. Betul tak? Di luar orang haus. Kenapa saya kena ikut Muhammad? Kamu kata saya tak ikut Muhammad, saya masuk neraka. Kenapa saya nak ikut?
orang bukan Islam tanya benda ni. Betul tak? Kenapa saya kena ikut dia? Apa hebatnya dia? Apa hebatnya dia dalam bidang ekonomi? Apa hebatnya dia dalam bidang sosial? Apa hebatnya dia dalam bidang perundangan? Apa hebatnya dia dalam bidang pengurusan? Apa hebatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bidang penaklukan? Apa hebatnya dalam mendidik manusia? Apa hebatnya dalam menangani jenayah? Kalau benar kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena pergi lebih jauh dalam daripada apa yang Lamartine pergi. Bukan sekat dia saja. Bagi siapa yang kenal ahli-ahli falsafah barat, contoh macam Wolfgang von Goethe. Goethe ni adalah seorang ahli falsafah besar dan saintis besar Jerman. Awak tahu tak, dia pernah tulis kasidah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak tahu dia Islam. Dan dia juga tidak mengakui secara terang-terangan. Dia tidak mengakui. Tapi ada kata-kata dia dalam poem-poem, dalam dia punya sajak-sajak yang memang jelas menandakan dia ni seorang Muslim. Ada orang komen, orang kata, alah dah Islam masuk, dah Islam, kenapa nak kena cover-cover? Awak cuba duduk kat Jerman pada waktu itu dan akui awak jadi orang Islam. Awak tengok betapa mudahnya untuk jadi orang Islam di sana ataupun tidak. Mereka terpaksa sembunyikan identiti mereka. Kerana siapa yang mengaku secara terang-terangan akan kena boikot, akan kena tekanan yang luar biasa daripada berbagai aspek. Jadi ada di antara mereka sebenarnya orang Islam, tapi terpaksa simpan di dalam hati. Dia pernah memuji Al-Quran. Dia sampai nak sambut hari Quran, nuzul Quran itu, dia nak buat perayaan. Dia celebrate hari nuzul Quran. Dia seorang-seorang kat Jerman. Awak cuba bayangkan betapa hebatnya akal mereka. Tak ada orang datang berdakwah, tak ada orang bawa agama macam kita. Tapi dia mencari dengan kesungguhan yang luar biasa, yang mana kesungguhan ini sudah hilang lama daripada jiwa umat Islam. Dia duduk seorang-seorang kat Jerman, boleh sampai kepada apa yang Nabi bawa, walaupun tidak ada pendakwah yang sampai kepada dia. Mungkin dia dapat buku-buku tertentu saja. Dia kenal seorang ahli sufi daripada Turki, nama dia Hafiz kalau tak silap saya. Dia suka baca sajak-sajak Hafiz. Dia tulis Muhammad Gesang, sajak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau awak baca sajak dia pun sangat luar biasa. Dia ni, si Goethe ni, dia bukan setakat ahli falsafah. Dia antara saintis terbesar Jerman. Sampai hari ini mereka sambut Goethe ni. Dikatakan bahawa dia setaraf dengan Newton, Isaac Newton, penemu teori gravity. Ada kata dia ni lebih hebat daripada Newton, tetapi tengok dia, hati dia terpaut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelik sungguh kita bila fikir, kan? Masya-Allah, tabarakallah. Kurang apa saya kena berhenti, Ustaz? 8 minit. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah selepas solat nanti kita akan sambung. Kalau ada siapa yang ingin bertanya soalan, soal jawab, kita akan sambung lepas maghrib nanti, InsyaAllah dalam masa setengah jam atau 20 minit. Saya rumuskan sedikit apa yang dikatakan oleh von Goethe tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dalam sajak dia tu, dia cerita macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bermula sebagai satu punca mata air yang kecil di tengah-tengah bumi Arab yang gersang, sehingga secara perlahan melahirkan saluran-saluran, aliran-aliran air sungai yang besar-besar, sampailah air sungai itu akhirnya menuju kepada lautan. Dalam dia orang ni, dalam nak memuji itu, dia bentuk dalam bentuk sajak dengan kiasan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Punca mata air yang keluar di tanah gersang, maksud dia apa? Nabi ni bermula orang tak kenal, orang tak tahu mana negara Arab ni, orang tak kisah, orang tak nak ambil tahu. Tapi akhirnya dia berjuang, membawa para sahabat bersama-sama berjuang sampai keluar sungai-sungai, bawa air kepada manusia. Sungai-sungai mengalir, dan akhirnya sungai-sungai itu mengalir terus sampai menjadi sebuah laut, menjadi sebuah lautan. Dan Islam akhirnya hari ini menjadi sebuah lautan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang nak baca boleh cari, boleh Google The Muhammadan Ode, ODE, ataupun Muhammad Gesang, itu dalam bahasa Jerman, ataupun boleh saja tulis Goethe's poem for Muhammad, Goethe's poem for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung selepas salat maghrib nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk meneruskan dengan bahagian kedua kuliah akidah kita pada malam ini. Pada sesi yang pertama tadi, Allah telah mengizinkan kita untuk berbicara berkenaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mengurangkan dan merendahkan sikit suara tadi. Saya ucapkan tahniah, terima kasih kerana menyahut permintaan. Jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah merahmati semua yang berada di sini, insya-Allah. Kita sebagai umat Islam, kita percaya dan kita yakin bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang terbaik. Kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, di manakah terletaknya unsur terbaik itu? Seperti contoh, ramai umat Islam yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku tidak diutuskan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Apakah perbezaan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang diajar oleh kemungkinan agama-agama lain? Contoh, dalam agama Buddha, agama Kristian, agama Hindu, mereka pun ada ajar akhlak juga. Tapi Rasulullah kata dia menyempurnakan akhlak. Di mana terletak kesempurnaan itu? Ada siapa nak kongsi? Ada siapa nak jawab? Bismillah. Sebab kita sering ulang tentang akhlak. Bila Rasulullah akhlak. Di manakah terletaknya kesempurnaan akhlak itu? Pada Nabi yang tidak ada pada orang lain, dan tidak ada kepada ketua-ketua agama yang lain ataupun agama-agama lain pada hari ini. Di mana terletak kesempurnaan? Sudah tentu semua agama menganggap agamanya paling sempurna. Itu tak ada masalah. Kita tak nak bergaduh bab tu. Tapi sekarang sebagai umat Islam, kita mengakui bahawa akhlak Rasulullah paling sempurna. Di mana terletak kesempurnaan itu? Rasulullah ajar untuk senyum. Hari ini pun ada juga mereka ajar untuk smile. Dia kata untuk mengerutkan muka memerlukan lebih banyak otot-otot muka untuk digerakkan daripada senyum. Bila kita senyum, wajah kita lebih relax. Dia orang pun ada ajar benda ni juga. Sedekah, bantu orang susah. Bangsa lain pun ada, agama lain pun ada ajar. Buat baik kepada orang lain, diorang pun ada. Saya nak tanya, di mana keunikan dia sebagai umat Islam yang mengaku bahawa agama kita paling sempurna ni? Atau dakwaan kita dakwaan kosong belaka? Di mana terletak kesempurnaan itu? Menghormati jiran tetangga, ada dalam Islam? Ada. Bangsa lain, agama lain, falsafah lain ada ajar benda tu? Ada juga. Di mana terletaknya kesempurnaan itu? Di dalam musim Maulid ini dapat pahala fikir tentang benda-benda ni. Setiap gerakan minda kita untuk mencari jawapan, untuk faham, dapat pahala. Sebab kita nak kenal Nabi, nak tengok mana kehebatan dia, di mana yang dia menonjol, yang dia saja ada, yang lain tidak ada. Boleh tak kita pisahkan akhlak daripada syariat? Sudah tentu tidak boleh. Kita dengar masyarakat-masyarakat lain berbicara berkenaan dengan keadilan. Kita harus tegakkan keadilan di atas muka bumi ini. Kita harus adil, kita harus buat baik, kita harus sebarkan keamanan. Tetapi modul dia, strategi dan cara untuk menyebarkan rahmat, untuk menyebarkan keadilan, itu yang kita tanya, kita minta. Apa blueprintnya? Semua orang setuju nak adil, semua orang setuju nak aman, semua orang setuju nak kasih sayang, nak kebaikan. Tapi macam mana nak capai tujuan? Apa jalan dia untuk sampai ke situ? Sebab tu nama dia dipanggil syariah. Syariah itu adalah jalan untuk mencapai matlamat-matlamat agama. Contoh, satu dunia sekarang ni berbicara berkenaan dengan keadilan ekonomi.
Orang sibuk dengan krisis ekonomi. Orang buat Bitcoin, cryptocurrency. Sebab apa? Orang sudah hilang kepercayaan kepada sistem perbankan konvensional. Orang sudah hilang kepercayaan, kebanyakan orang, saya tak kata semua, kebanyakan orang ataupun ramai orang telah hilang kepercayaan kepada sistem bank pusat. Sebab itu mereka mencadangkan direka dan dibuat satu bentuk wang baru bagi wang elektronik ataupun cryptocurrency yang berdasarkan sistem blockchain. Kerana apa? Kerana mereka kata kita ingin mencapai keadilan yang lebih besar. Wang kertas yang ada hari ini, wang fiat yang ada hari ini dimonopoli oleh bahagian pihak-pihak tertentu. Tetapi cryptocurrency ini tidak ada yang kawal. Semua yang sertai sama-sama menyertai dan tidak ada centralized governance, tidak ada centralized control, tidak ada pengawal pusat. Betul tak? Kenapa? Sebab dia kata kalau ada orang monopoli tak adil. Nak mencapai keadilan kewangan, Nabi bawa tak keadilan kewangan? Nabi bawa tak perjuangan untuk memberikan keadilan kepada sistem ekonomi kehidupan manusia? Ada. Dia bukan setakat bantu orang susah, betul? Jangan menindas orang, tetapi diletakkan hukum hakam dan sistem supaya penindasan itu susah untuk berlaku. Contoh, pengharaman riba. Pengharaman riba tidak boleh dipisahkan daripada akhlak. Kita nak buat baik sesama manusia, tetapi sistem yang kita amalkan itu membawa kezaliman. Masuk akal ataupun tidak? Awak beri sedekah kepada makcik A, tetapi besok awak minta dia bayar bunga bagi hutang dia. Boleh tak Along datang kepada awak kata, oh saya mau tolong awak saja? Dia bukan tolong, dia ambil sebahagian daripada isi badan awak. Ini dipanggil a pound of flesh. Dalam Shakespeare dia cerita pasal benda ni. Seorang pemberi hutang, dia kata dia nak tolong, tapi kalau tak boleh bayar, saya kena potong sebahagian tubuh kamu. Boleh tak awak kata orang seperti itu nak membantu? Tidak. Dia memberi, tetapi dia mengambil lebih daripada apa yang diberikan. Sebab itu, bila nak cakap tentang keadilan, bila nak cakap tentang kasih sayang, bila nak cakap tentang mensejagatkan kebaikan, apa sistem ni yang perlu ada? Apa jalan dia? Sebab tu Nabi sebut dia punya akhlak itu sempurna. Dia punya akhlak itu sempurna. Ada sebahagian agama mengajar tentang cinta, love. God is love, Tuhan adalah cinta. Soalan dia, macam mana untuk merealisasikan cinta itu dalam kehidupan manusia? Macam mana nak halang supaya kehidupan manusia tidak dizalimi? Apa undang-undang yang kamu miliki untuk memastikan kebahagiaan dan kerahmatan itu tersebar luas? Jadi rahmat dan kasih sayang dan akhlak yang Nabi bawa, dia bukan setakat slogan, mari kita berkasih sayang, mari kita senyum-senyum satu sama lain, mari kita jaga orang susah. Tetapi dicantas dulu akar pembuat masalah itu. Dicantas akar pembuat masalah. Kita kasih sedekah, tapi kita ambil riba. Kita nak bantu masyarakat, tetapi bunga naik, inflasi naik. Ini soalan yang kita kena tanya ni. Bila dikasih, dia ambil. Dikasih, dia ambil. Saya tak bercakap tentang kerajaan, saya bercakap tentang semua kehidupan kita. Kita, orang awam sekali, yang masih percaya kepada sistem ekonomi tertentu. Itu sistem ekonomi, kita belum cerita benda lain. Di mana terletak kesempurnaan Rasulullah SAW? Dibawa sistem, contoh, sistem penghapusan jenayah. Cukup ataupun tidak, kita beritahu kepada anak-anak kita, jangan berzina, jangan minum arak, jangan mencuri. Dan kita mengatakan itu sudah cukup masyarakat yang berakhlak. Tak. Sebab terdapat sebahagian manusia dinasihatkan macam mana pun dia tidak akan dengar. Maka perlu ada penguatkuasaan. Sebab tu ada undang-undang dalam fiqah kita dipanggil di bawah bab jenayah, al-jinayat. Kita ada muamalat, munakahat, jinayat. Betul tak? Minta maaf, yang pertama sekali ibadat. Yang paling besar sekali bab apa dalam fiqah kita? Saya nak tanya ni. Orang masjid kena tahu.
Orang masjid tak tahu, orang luar lagi tak tahu. Dalam bab fiqah kita, dalam pelajaran fiqah kita, bab mana yang paling besar sekali? Ibadat ke? Munakahat ke? Muamalat ke? Jinayat ke? Imamat. Dia ada 5 sebenarnya. Sekarang ni orang hanya banyak cerita ibadat. Muamalat adalah sikit-sikit, jinayat hampir tidak ada, imamat langsung tidak ada. Aspek yang paling besar dalam perundangan Islam adalah muamalat. Muamalat itu apa? Financial transaction. Dikatakan bahawa 1/3 atau ada yang kata 2/3 hukum-hukum fiqah kita berkisar kepada transaksi kewangan. Betapa seriusnya para ulama kita dalam memastikan keadilan kehidupan kewangan kita, kehidupan ekonomi kita. Dan termasuk juga bab munakahat, dan last sekali dipanggil imamat. Imamat itu berkenaan dengan politik. Ada dalam fiqah kita yang sudah tidak diajar, jarang sangat diajar sekarang ni. Dan ada bab dipanggil jinayat. Jinayat ni adalah berkenaan untuk menghalang jenayah berlaku. Itu sebahagian orang panggil hudud dan sebagainya. Ni ada dalam fiqah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni bukan isu pasal parti politik, tapi ada. Jadi Islam bukan setakat mengajar tentang akhlak, tetapi mengajar bagaimana untuk kita menghalang supaya manusia tidak berakhlak buruk. Tak cukup bercakap tentang apa yang baik, kita kena ada sistem untuk menghalang apa yang tidak baik. Sempurna tak itu? Itulah kesempurnaan. Ada pula pihak yang hanya ajar undang-undang, dia tidak ajar akhlak. Haram, 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 haram. Akhlak tidak diajar. Ada pula akhlak, tapi yang haram dia sambil lewat. Kedua-dua tidak sempurna. Tetapi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua ini disempurnakan. Kalau benar sayang kepada manusia, pastikan sumber-sumber kezaliman itu dikekang daripada awal. Jangan sampai kezaliman dah berlaku baru kita sibuk nak buat sesuatu. Kita tak nak zina berleluasa. Apa jalan keluarnya? Kan? Di barat sekarang ni mereka pening kepala. Zina berleluasa, rumah tangga berantakan, tapi tak ada jalan keluar. Kenapa tak ada jalan keluar? Sebab dia malu untuk mempromosikan pernikahan. Sebab dia kata sistem pernikahan ni sistem kuno. Zaman moden ini, lelaki dan perempuan harus dibiarkan bebas untuk masuk dalam kontrak untuk hidup bersama ataupun tidak. Dan kontrak itu tidak binding. Binding ni dia tidak selama-lamanya. Bila rasa nak pisah-pisah, rasa nak duduk bersama-sama, duduk bersama-sama. Rasa tak nak, tak nak. Tidak perlu untuk bersumpah atas nama Tuhan ke, nama apa ke, asal dasar persetujuan dua orang. Mak bapak setuju ke tak setuju ke, itu tak masuk campur lah, tak masuk hal lah. Adik-beradik setuju ke, masyarakat setuju ke, it doesn't matter. Yang penting lelaki dan perempuan itu dia tak panggil nikah, itu dia panggil courtship. Dia malu untuk mempromosikan nikah sebagai jalan keluar. Sebab apa? Sebab pernikahan ni pada mereka membawa masalah kepada ekonomi. Nampak tak? Dia dah tak boleh selesaikan masalah sebab falsafah dia dah merapu-rapu. Kita sebagai umat Islam, kita berada dalam sistem Islam, kadang kita tak nampak nikmat yang kita ada. Institusi pernikahan kita masih ada, orang masih berkahwin, alhamdulillah. Perzinaan masih dihina. Betul? Kita taklah kata, oh dia berzina, oh tak apalah, biasalah tu. Tak ada. Perzinaan dalam keluarga, kalau kita dengar, itu adalah satu perkara yang buat kita marah, yang masih tidak diterima dalam masyarakat Islam. Alhamdulillah, itu satu perkara yang kita kena jaga. Mereka dah tak mampu nak buat benda tu. Sebab apa? Kalau orang berkahwin, biasanya orang terfikir untuk ada anak. Dan bila ada anak, siapa nak jaga budak-budak tu? Mak terpaksa tak boleh pergi kerja, kena duduk rumah. Ini sudah mengganggu ekonomi. Ini krisis yang sedang berlaku dalam dunia ni. Krisis yang sedang memaksa wanita untuk semua keluar pergi kerja. Ada kajian-kajian besar. Ini saya nak cerita tentang rahmat Rasulullah. Kita nak kata Rasulullah terbaik, kat mana terbaik? Kita kena tanya dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, apa tadi, berkenaan dengan kajian yang menunjukkan bahawa maternal employment ni apa? Ibu-ibu yang keluar pergi kerja memberi kesan kepada apa yang dipanggil sebagai crisis of maternal deprivation. Maternal deprivation ni adalah krisis di mana anak-anak dan golongan remaja menghadapi masalah kerenggangan hubungan dengan ibu.
tidak rapat dengan ibu, dan ini membawa kesan yang sangat buruk kepada psikologi anak-anak. Sebab ibu tak boleh ada dekat rumah 24/7, 24 jam. Sebab terpaksa keluar untuk cari rezeki. Kenapa terpaksa keluar untuk cari rezeki? Kerana permintaan hidup, nak bayar rumah, nak bayar kereta. Kenapa kereta mahal sangat? Kenapa rumah mahal sangat? Kerana riba. Nampak tak? Dalam keadaan mereka ni mengatakan bahawa mereka sudah maju, tapi sebenarnya kemajuan itu dia backfire. Backfire ni apa dia panggil? Dia keburukan dia menimpa kembali kepada kita. Rasulullah SAW bawa Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Lelaki itu seperti pagi, wanita itu seperti malam. Ini falsafah yang harus kita kongsi balik kepada dunia. Orang tak tahu macam mana nak berkeluarga hari ni. Orang tak tahu macam mana nak manage keluarga. Suami ketua ke, isteri ketua ke, siapa ketua ke, tak ada ketua. Ada peranan masing-masing ke, tak ada peranan masing-masing? Oh, tak ada. Kita pecahkan semua peranan lelaki perempuan. Siapa, kalau isteri nak jadi ketua, biar jadi ketua. Suami nak jadi suri rumah, biar jadi suri rumah. Tak ada masalah. Bukan saya nak kata Islam ni dia keras. Tidak. Memang ada sebahagian keadaan diizinkan wanita keluar bekerja. Dalam sebahagian keadaan diizinkan wanita jadi ketua. Kalau suami dia terlalu bodoh, minta maaf sangat, atau suaminya terlalu lemah, ada masalah, diizinkan isteri untuk jadi ketua. Baru-baru ni di negara jiran kita, di Singapura, ada satu desakan daripada United Nations. United Nations ni ada satu council dipanggil sebagai CEDAW, Council to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women. Dia cuba untuk membuang apa segala bentuk diskriminasi, perbezaan gender, perbezaan peranan antara lelaki dengan perempuan. Harus buang semua. Peranan lelaki dengan perempuan ni dah tak ada beza lagi. Jangan lagi dibezakan. Lelaki dengan perempuan boleh saja ambil peranan sesiapa dia nak ambil lah. Lelaki nak buat kerja perempuan, buat. Perempuan nak buat kerja lelaki, buat. Tak ada masalah. Dan kena buang perbezaan ini. Kena buang. Dia panggil head of household. Head of household ni kena buang. Apa maksud head of household? Ketua rumah. Buang konsep ketua rumah ni. Kita ni bila dengar, wah, dapat United Nations, wah, Masya Allah, memperjuangkan keadilan, buang diskriminasi antara lelaki dengan perempuan. Kita kena tarik handbrake dulu. Baca Quran, apa Allah sebut? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Demi malam apabila ia meliputi, dan demi pagi apabila ia menyinari, dan demi lelaki dan perempuan sesungguhnya kemampuan dan pekerjaan kamu itu berbeza-beza. Macam mana tu? Inna sa'yakum lasyatta. Jangan disamakan. Bila disamakan, yang menjadi mangsa siapa? Yang menjadi mangsa nanti anak-anak kita. Apabila suami mendesak isteri pergi kerja, ataupun isteri mendesak anak pergi kerja, siapa jadi mangsa, saya tanya? Mangsa pertama siapa? Anak-anak. Ustaz, saya balik rumah, saya jaga anak saya je lah. Betul ke? Balik rumah tak benar ke? Dapat didik anak solat betul-betul? Dapat jaga akhlak anak-anak dengan betul? Dengan sungguh-sungguh? Ini dipanggil maternal deprivation. Pada pandangan saya, ini adalah satu krisis yang sangat besar. The next 10 years, awak akan lihat anak-anak kita membesar dalam keadaan jiwa tidak sihat. Kenapa? Jauh daripada ibu. Jauh daripada bapa tak ada masalah. Sebab memang kerja bapa keluar rumah. Daripada zaman dulu, kerja ayah selalu di luar rumah, ibu sentiasa bersama. Tapi sudah terbalik hari ini. Bukan terbalik, dua-dua dekat luar. Yang jaga siapa? Pembantu rumah. Saya nak tanya benda ni, Nabi ajar kita tak tentang benda ni? Mukjizat tak bila Nabi kata, adalah dipanggil sebagai gender roles. Nabi tak kata begitu gender roles, tapi kita tengok pada pendidikan Rasulullah SAW ada. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab ke atas sesiapa yang di bawah pimpinan dia. Wal mar'atu ar-rajulu ra'im. Lelaki itu adalah ketua dan dia bertanggungjawab ke atas keluarga dia. Dan wanita itu juga adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab ke atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Tengok, sudah ada pembahagian tanggungjawab? Ada.
Lelaki bertanggungjawab secara menyeluruh ke atas keluarga. Wanita bertanggungjawab ke atas rumah dan anak-anak suaminya. Dan setiap kamu adalah ketua dan setiap kamu bertanggungjawab ke atas apa yang di bawah penjagaannya. Tapi hari ini Barat ajar kita pecahkan semua gender roles, pecahkan perbezaan ini semua. Tidak ada perbezaan. Tapi yang peliknya, ada satu kajian oleh seorang pembuat dokumentari daripada Denmark ataupun Norway, saya lupa. Dia kata, di negara-negara Barat seperti di Denmark dan di Norway, negara yang di mana mereka memandang wanita dengan lelaki sama, dipanggil gender equal. Yang peliknya adalah wanita akan tetap mencari kerja yang sesuai dengan sifat kewanitaan dan lelaki akan tetap cari kerja yang sesuai dengan kelakian. Sebab dulu mereka anggap wanita ni bila diberikan kebebasan, dia akan jadi betul-betul sama macam lelaki. Tetapi akhirnya wanita bila diberikan kebebasan, dia tetap akan kembali kepada naluri dia. Iaitu kebanyakan sektor yang mereka masuk adalah sektor yang ada kena-mena dengan hubungan manusia. Jadi nurse, dia tak akan nak jadi engineer, dia tak akan nak jadi buruh kasar, dia tak akan nak jadi tentera. Ini adalah bukti bahawa Allah jadikan kita berbeza-beza, ada peranan berbeza-beza. Jangan disamakan. Bila disamakan, hancur keluarga, anak-anak akan jadi mangsa. Siapa ajar kita ni? Kalau bukan Rasulullah datang bawa wahyu, kita pun tak tahu. Kita pun akan ikut benda ni. Wallahi kita pun akan ikut. Umat Islam semakin hari semakin nak ikut. Wanita bila keluar bekerja merasakan diri mereka lebih maju daripada wanita yang tak keluar kerja. Bila tanya, kakak kerja apa? Oh, saya tak kerja ustaz, saya suri rumah aja. Kakak pula, oh saya CEO company ni. Dia bangga. Tapi bila kerja sebagai suri rumah, dia rasa malu. Sedangkan kerja sebagai suri rumah itu, penghasilan awak apa? KPI awak apa? KPI awak adalah penghasilan manusia, human development. Tetapi kita merasa malu. Orang yang keluar kerja bawa duit 3-4 ribu atau 10 ribu rasa bangga. Kenapa? Kerana kita mengukur kemajuan berdasarkan kewangan. Kita sudah terpalit dengan masalah yang berlaku di Barat, sebab telah meninggalkan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita merasa bangga, lebih teruk daripada kita bangga. Kita dah maju, kita kata la haula wala quwwata illa billahil azim. Anak-anak kita siapa yang akan bertanggungjawab? Awak serahkan anak-anak awak kepada penjagaan orang rumah, orang pembantu rumah. Awak rasa awak sudah lepas tanggungjawab awak? Ibu-ibu dan ayah-ayah akan ditanya di akhirat, anak kamu ni siapa yang jaga? Oh, saya kerja, ya Allah, saya hantar pembantu rumah yang enggak. Pembantu rumah awak itu sudah terdidik untuk mendidik anak-anak atau tidak? Pembantu rumah awak itu ada akhlak, ada iman yang kuat, tahu hukum hakam Allah? Saya tak pasti, ya Allah tak cek benda tu. Sebab dia punya package murah tu yang saya ambil tu. Tengok cara kita jaga anak-anak kita. Jangan terkejut bila anak-anak membesar tidak menjaga hak ibu bapa. Sebab kita tidak menjaga hak mereka atas dasar mengejar dunia. Tetapi bagi siapa yang terdesak, yang memang suami kerja gaji memang tak cukup, maka dalam keadaan seperti itu, isteri diizinkan halal untuk keluar bekerja. Kritikan saya ni saya tujukan kepada mereka-mereka yang mempromosikan supaya wanita juga harus keluar bekerja seperti lelaki. Ini penyakit yang harus kita lawan, sebab dia berlanggar dengan falsafah keluarga yang Rasulullah bawa. Nampak tak? Bila kita kata Nabi bawa kesempurnaan, dalam sistem kekeluargaan juga ada kesempurnaan di situ. Sebab pendidik terbaik bagi seorang anak adalah ibunya. Tidak ada yang boleh lawan. Makanan terbaik bagi seorang anak adalah susu ibu, bukan susu tin. Kalau kita boleh beri susu kepada anak, kita tak kasih, kita pilih susu tin dekat kedai, jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah kasih makanan terbaik, kita kasih makanan second grade. Kenapa? Allah akan tanya. Betul tak? Seorang ayah yang boleh kasih makanan terbaik kepada anak-anak dan isteri, tetapi pilih makanan yang teruk-teruk. Bertanggungjawab tak kita di hadapan Allah? Sama juga seorang ibu yang ada susu badan, tetapi berikan alasan yang macam-macam untuk tak nak kasih. Malaslah, kerjalah, itulah, inilah, sampai terpaksa beli susu tin. Bertanggungjawab kita berjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mungkin ada yang tak setuju, tapi saya melihat jauh benda ni. Krisis ni sudah mula berlaku di Barat. Dia akan datang ke sini. Kalau kita tak tahan dan tolak balik, kita juga akan jadi seperti mereka.
Kita bukan sahaja kena tolak, kita kena tolong dia orang. Kita kena ajar dia orang. This is how you build a family. This is how a man should be. This is how a woman should be. This is how you train your children. Kita kena ajar sebab Nabi dah ajar kita. Nabi dah ajar kita. Jadi dalam musim Maulid ini, kita bercakap tentang Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, di mana rahmat Rasulullah itu kita harus keluarkan, kita harus ajarkan kepada manusia, kita harus didik kepada manusia, dan kita harus amalkan dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa soalan nak kongsi atau nak tanya? Dah penat dah? Baru-baru ni timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Ashraf Wajidi Dasuki bercakap berkenaan dengan golongan etis, pihak etis di Malaysia. Kan? Ingat tak beberapa bulan lepas saya mula cerita pasal benda ni? Sebab kita dah lihat benda ni akan keluar jadi satu trend. Golongan etis ni akan semakin lantang. Tapi Dr. Ashraf kata apa? Etism di Malaysia adalah melanggar perlembagaan. Sebab apa? Malaysia berasaskan rukun negara, dan rukun negara itu berasaskan percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan kepada Tuhan dan kebebasan beragama tidak termasuk kebebasan untuk tidak beragama. Tidak termasuk kebebasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Menarik ini. Saya tabik spring lah kepada rakyat Malaysia dan perlembagaan Malaysia dan Datuk Ashraf, Dr. Ashraf. Kerana kata-kata dia itu melanggar Universal Declaration of Human Rights, melanggar deklarasi hak asasi manusia yang diumumkan oleh United Nations. Kerana United Nations, kalau awak lihat dalam artikel-artikel dia yang awal-awal tu, dia kata bahawa manusia ini memiliki kebebasan untuk percaya apa saja dia nak percaya. Itu dalam deklarasi hak asasi manusia. Tapi Islam kata lain. Islam kata manusia bebas untuk percaya kepada Tuhan. Inilah hak asasi pertama sebagai seorang manusia. Bukan hak untuk bebas percaya apa yang nak percaya, tetapi hak untuk percaya kepada Tuhan adalah hak asasi setiap manusia. Ini satu poin besar ni. Ini dibawa oleh Rasulullah SAW ni. Sebab kita tengok, oh betul juga lah Ustaz, kita patut bebas lah, nak percaya apa percaya lah, punya pasal lah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, nak percaya apa percaya lah. Tapi wait a minute, tunggu sekejap. Bila awak kata seseorang tu dia nak percaya apa dia nak percaya, boleh tak kalau saya nak percaya bahawa dalam dunia ni tidak ada yang dipanggil sebagai akhlak? Akhlak ni adalah rekaan masing-masing. Awak nak cipta akhlak kamu sendiri, buatlah akhlak sendiri. Boleh ataupun tidak? Dalam hak asasi manusia, UN boleh. Sebab tak ada orang yang boleh datang kata tak boleh, kamu kena percaya konsep akhlak seperti mana diajar oleh Islam. Tak boleh. Awak tak boleh buat begitu. Sebab itu dikatakan hak asasi manusia, nak percaya apa benda dia nak percaya. Kita kata tak boleh begitu. Sebab kalau awak percaya bahawa hidup ni tidak ada akhlak, awak akan bawa kerosakan kepada kehidupan manusia. Tapi soalannya, asas akhlak itu apa? Asas akhlak adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau manusia dibiarkan bebas untuk tidak percaya kepada Tuhan, di manakah asas akhlak? Macam mana kita nak tahu satu benda tu jahat, satu benda tu baik, satu benda tu betul, satu benda tu salah? Nak guna apa? Sebab tu hak asasi manusia yang pertama adalah hak untuk percaya kepada Tuhan, hak untuk beragama. Kalau dibiarkan golongan etis di Malaysia ini untuk mewar-warkan kepercayaan dia akan seru kepada orang untuk tinggalkan agama, dan itu melanggar perlembagaan. Sebab itu sudah menentang hak asasi manusia, iaitu percaya kepada Tuhan. Nampak tak? Hak asasi manusia untuk hidup. Kalau ada satu kumpulan yang bangkit bangun kata, saya nak memperjuangkan hak asasi saya untuk bunuh orang tanpa hak, boleh tak? Tak boleh. Sebab dia sudah melanggar hak asasi manusia yang berhak untuk hidup. Betul tak? Hak asasi manusia yang pertama berhak untuk percaya kepada Tuhan. Awak pula timbul kata tak boleh dan tak payah percaya kepada Tuhan. Melanggar tak hak asasi? Melanggar. Sebab tu saya tabik, sebab Malaysia bersendirian dalam bab ni.
Saya tak tahu ada negara lain akan sokong ataupun tidak, sebab dia melanggar United Nations. Dan saya yakin akan ada NGO sekular liberal di Malaysia ini yang akan memberikan tekanan kepada statement Dr. Ashraf tersebut. Dan sudah keluar pun orang-orang seperti Siti Kassim and the gang. Kita nak pertahankan, kita boleh pertahankan tak dengan hujah? Sebab dia guna hak asasi. Kalau kita setuju dengan takrif hak asasi dia orang, habis kita tak boleh jawab. Kalau kita setuju bahawa hak asasi manusia adalah untuk percaya apa dia nak percaya, kita takkan boleh jawab. Betul tak? Etis akan kata, suka hati I lah, I nak promote supaya orang jangan percaya pada Tuhan. Kata you percaya pada kebebasan beragama, kebebasan kepercayaan, kita takkan boleh lawan. Sebab tu sebelum percaya kepada satu benda, hati-hati, jangan sampai kita terperangkap dengan kepercayaan itu sendiri. Pada tahun 1990 di Kahirah, ulama-ulama Muslim Islam sedunia telah berkumpul mengeluarkan satu deklarasi hak asasi manusia berdasarkan akidah Islam. Ini dipanggil sebagai The Cairo Declaration of Human Rights. Pengumuman hak asasi manusia di Kahirah yang berdasarkan akidah Islam. Dan kalau lihat yang pertama sekali, statementnya adalah hak manusia untuk percaya kepada Tuhan yang satu. Itu sepatutnya jadi hak asasi manusia secara sejagat. Sebab kita semua adalah hamba kepada Tuhan. Siapa yang masukkan bahawa kita bebas untuk percaya ke tak percaya? Siapa yang ajar benda ni? Betul tak? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua para nabi datang ajar apa? Ketahuilah bahawa Tuhan kamu satu. Nabi itu Melayu ke, Cina ke, India ke, Arab ke, Bani Israel ke, Nabi orang putih ke, Nabi bangsa Yunani ke, Nabi bangsa Afrika ke, semua bawa kepada Tuhan yang satu. Jadi itu hak sejagat sebenarnya. Kita kena bawa benda ni ke atas kepada United Nations, bukan ambil bulat-bulat apa United Nations ajar kita. Kita kena ajar dia benda ni. This is the universal human rights to believe in one God. Ini yang dibawa oleh para nabi. Ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk adalah rahmat. Sebab nak percaya kepada Tuhan itu rahmat. Kalau manusia tidak percaya kepada Tuhan, itu adalah bala dan musibah kepada manusia itu. Sebab bila tak percaya pada Tuhan, percaya pada nabi tak? Bila tak percaya pada para nabi, akan ikut agama, akan ikut panduan wahyu? Tak ikut. Bila tak ikut panduan wahyu, hidup akan sengsara, hidup akan berantakan ataupun bahagia. Sebab tu kepercayaan pada Tuhan itu rahmat kepada manusia. Ajaran untuk supaya orang percaya kepada Tuhan yang satu itu rahmat kepada manusia. Kasih sayang yang paling besar Allah adalah mengajar tentang agama, mengajar macam mana untuk sembah dia. Itu kasih sayang Allah. Itu salah satu rahmat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sempurna, itu sempurna. Jadi ini saya nak kasih homework lah masing-masing. Bila kita kata Rasulullah tu bawa ajaran sempurna, cuba cek dalam masing-masing, tengoklah bidang masing-masing. Awak engineer ke, kan? Awak pakar pertanian ke, awak polis ke, awak hakim ke, tengok apa ajaran Nabi yang memang betul sempurna. Yang kita tengok bahawa orang lain tak bawa, Nabi saja bawa. Mungkin ada lawyer kat sini. Saya nak tanya, awak lawyer, awak ikut Nabi Muhammad, di manakah ajaran Rasulullah SAW dalam bab perundangan yang dikatakan sempurna? Dalam bab apa? Lawyer yang mengaku Islam, awak mengaku Nabi yang sempurna. Mana bab panduan Nabi tentang perundangan? Kan? Siapa yang nak pulang, jangan rasa segan-segan untuk pulang. Saya minta maaf waktu lama sikit. Saya semangat nak kongsi benda ni. Masjid kena tutup berapa Ustaz? Pukul 10. Betul? Hari tu saya ajar sampai 9.30, masjid dah tutup lampu dah. Ilmu kita kongsi. Bagi siapa nak pulang tak ada masalah, jangan segan-segan. Saya faham ada yang kerja besok dan sebagainya. Perundangan di Universiti Harvard, kalau tak silap saya, di fakulti ekonomi, dia letakkan satu slogan. Saya nak tanya awak rasa slogan itu slogan apa? Dalam fakulti perundangan dia. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lin-nas.
walau ala anfusikum. Dia letak ayat itu, ayat Quran. Sebab pada mereka itu adalah manifestasi sistem perundangan yang paling adil sekali. Ayat tu kata apa? Wahai orang-orang yang beriman. Atau kalau saya silap betulkan, wahai manusia ke wahai orang yang beriman? Minta maaf kalau saya silap. Tegakkanlah keadilan dan adillah kamu walaupun ke atas diri kamu sendiri. Walaupun ke atas diri kamu sendiri. Maksudnya kalau kamu salah, ngakulah kesalahan kamu dan hukumlah diri kamu sendiri. Dia kata bahawa tidak ada mana-mana ajaran perundangan dalam dunia ini yang sehebat itu. Itu ajaran siapa itu? Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa Rasulullah kata bila seorang sahabat datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, wanita bangsawan itu telah mencuri. Tetapi boleh tak ya Rasulullah, kita jangan buat hudud pada dia lah, sebab dia orang besar, dia orang bangsawan, orang kenamaan. Kalau potong tangan dia nanti bisang orang. Boleh tak kita maafkan dia ya Rasulullah?" Ni kronism. Apa Nabi jawab? "Wallahi law sarqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha." Marah Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? "Wallahi kalau Fatimah binti Muhammad, anak perempuan aku sendiri yang curi, aku akan potong tangan dia." Aku tu siapa? Nabi sendiri akan potong tangan anak perempuan dia sendiri kalau anak perempuan dia mencuri. Itu yang dibawa oleh agama ini. Itu akhlak yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ajarkan kembali kepada dunia. Itu rahmat itu. Rahmat dalam bidang perundangan. Diajarkan kepada manusia, adillah walau atas diri sendiri, walau atas keluarga sendiri, walau atas bangsa sendiri. Kalau salah, tetap salah. Jangan pertahankan yang salah hanya kerana dia kumpulan awak, hanya kerana dia bangsa awak. Walau dia Yahudi sekalipun, walau dia Yahudi Zionis sekalipun, kalau dia benar, dia benar. Walau dia orang Palestin sekalipun, kalau dia salah, dia salah. Betul tak? Walau dia orang Melayu, Islam, Bumi Putra, kalau dia salah, dia salah. Kalau dia bukan Bumi Putra, dia bukan Islam sekalipun, kalau dia benar, kita akan pertahankan dia. Nabi ajarkan kita benda ni. Tapi adakah kita buat benda ni? Tapi kita sambut Maulid setiap tahun. Kita cinta Nabi, sayang Nabi, akhlak Nabi kita ucap selalu. Adakah kita buat dalam kehidupan kita? Adakah orang bukan Islam melihat kehebatan Nabi melalui perbuatan kita? Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah kerja kita yang kita kena buat. Kita kena jadi ambassador Nabi Muhammad yang bergerak. Bila orang tengok perbuatan kita, orang nampak perbuatan Rasulullah SAW. Ada apa soalan sebelum saya tutup? Ini sebenarnya sesi akidah. Saya bercadang nak cerita pasal sifat Allah, qidam dan baqa. Tapi kerana tarikan Maulid ini, saya bercerita tentang Rasulullah. Termasuk juga bab akidah juga ini, ya, kepercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan kepada para nabi. Jadi saya menyeru kepada umat Islam, khususnya yang berada dalam masjid ini, kita kembalikan peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja sebagai rahmat untuk umat Islam, tetapi rahmat sebagai sekian alam. Rahmat kepada jiran-jiran kita yang bukan Islam, rahmat kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam, rahmat kepada Eropah, rahmat kepada Amerika, rahmat kepada Afrika. Bukan setakat rahmat untuk umat Islam di sini sahaja ataupun di negara-negara Islam. Jadi kita kena manifestasikan rahmat itu kepada dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menzahirkan rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kita, supaya kita dapat pahala sekali insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesiapa yang tertinggal